Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi edisi Isnin 6 Mac 2023. Kita mulakan dengan keadaan banjir di tiga negeri. Setakat pukul 6 pagi, seramai 52,152 orang direkodkan dengan 15,152 keluarga ditempatkan di 297 PPS. Ia berbanding 53,454 orang pada pukul 8 malam tadi. Johor terus mencatatkan jumlah penduduk terjejas tertinggi iaitu 48,070 orang. Diikuti Pahang 3,029 orang dan Melaka 601 orang. Di Johor, 269 PPS dibuka di kesemua 10 daerah setakat ini dan Batu Pahat menjadi daerah paling teruk terjejas dengan 20,472 orang daripada 5,842 keluarga. Di Pahang, Rompin merekodkan penduduk terjejas paling ramai iaitu 2,774 orang. Manakala di Temeloh ialah 226 orang dan 29 lagi berada di sebuah PPS di Maran. Sementara itu, jumlah penduduk terjejas banjir di Melaka meningkat dengan 601 orang daripada 148 keluarga berbanding 595 orang daripada 147 keluarga pada pukul 8 malam tadi. Tiada keperluan isytihar darurat banjir di Johor meskipun angka penduduk terjejas di negeri itu sudah melebihi 40,000 orang. Jelas Perdana Menteri, ia berikutan jangkaan hujan semakin berkurang dan banjir yang mulai surut di beberapa kawasan. Keputusan kerajaan tidak umumkan darurat kerana jangkaan hujan dah mula berkurangan dan di beberapa tempat sedikit surut walaupun ada masalah di tempat yang termenung ni. Jadi itu memang masalah, tetapi tidak perlu darurat setakat ini dan keadaan mulai surut mulai hari inilah tengok. Beliau bercakap kepada pemberita selepas melawat Pusat Pemindahan Sementara PPS SJKC Kampung Tengah Segamat. Dahulu, Datuk Seri Anwar menyantuni penduduk terjejas banjir di PPS Sekolah Kebangsaan Kemerih. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan semua projek rancangan tempatan banjir RTB bernilai RM600 juta ke atas akan disegerakan. Beliau mahu kesemua projek beroperasi mulai Jun ini. Keputusan itu dibuat bagi mengelak bencana banjir berulang. Isu ini kalau tidak lakukan apa-apa yang serius, dia akan berulang. Banjir ini bukan kali pertama. Dia bertahun-tahun. Menjadi sini kadang setahun 2 kali. Oleh itu, kita putuskan projek yang mahal RM600 juta atau lebih untuk tempatan banjir akan disegerakan. Ya. Nanti kita lulus dan disegerakan. 8 dewan yang akan dijadikan Pusat Pemindahan Sementara kekal sedang dibina di kawasan sekolah yang sering dijadikan PPS. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pembinaan kemudahan tersebut demi keselesaan penduduk dan ia akan menggunakan peruntukan sedia ada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Proses pembinaan Dewan sebagai PPS kekal itu akan dilaksanakan mengikut keutamaan di kawasan yang akan dikenal pasti kelak. Oleh kerana terdapat sekolah-sekolah yang dijadikan sebagai PPS Pusat Penempatan Sementara, ya, kita mesti mempunyai rancangan juga panjang untuk membina dewan-dewan PPS di sekolah yang dijadikan pusat PPS dan di luar musim banjir dewan-dewan itu boleh digunakan untuk lain-lain tujuan masyarakat dan sekolah. Kalau sekolah itu digunakan sebagai PPS tetapi tandas, tempat mandi tidak ada di sekolah itu. Dengan pembinaan dewan itu ada tandas, ada tempat mandi. Ya. Jadi mereka yang ditempatkan itu dapat menggunakan kemudahan itu. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid mengadakan lawatan kerja ke Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah di Alustar. Lebih separuh daripada 160 menara telekomunikasi yang terkesan akibat bencana banjir di Johor telah kembali berfungsi dengan baik. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Fahmi Fazil, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia sedang giat membaik pulih menara yang masih terjejas bersama syarikat telekomunikasi terlibat.
Isu tersebut akan segera ditangani termasuk memastikan capaian liputan internet di semua PPS berada dalam keadaan baik. Saya dah berhubung dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Daripada semua pusat pemindahan sementara PPS yang sekarang ni di Johor melebihi 200. Saya dah minta untuk semak sama ada line telekomunikasi di PPS ini apakah keadaannya. Jadi SKMM memaklumkan setakat ini semua berfungsi dengan baik, tapi kita ada sejumlah menara yang terkesan akibat banjir. Sementara itu, keperluan untuk menghantar warga KKD bagi membantu penduduk terjejas banjir di Johor sedang diteliti. Mereka bersiap siaga untuk digerakkan jika perlu. 180 pegawai dan anggota Angkatan Pertahanan Awam dari 9 negeri digerakkan ke Johor berikutan banjir yang melanda negeri itu sejak Rabu lepas. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Armizan Muhammad Ali, kesemua petugas ditempatkan di Batu Pahat, Segamat dan Muar. Turut digerakkan 6 unit lori, 12 pacuan 4 roda, 14 bot, 1 set generator selain keperluan 23 jaket keselamatan. Serta-merta pengarahan dan juga operasi telah dilaksana membawa bukan hanya bantuan dari segi sumber manusia tetapi juga bantuan aset-aset. Asal adalah melalui Jawatankuasa Pengurusan Bencana di peringkat negeri yang diketuai oleh Setiausaha Kerajaan Negeri bersama-sama dengan semua pegawai daerah. Beliau ditemui selepas majlis pentauliahan Kor Siswa-Siswi Pertahanan Awam Peringkat Kebangsaan kali ke-13 tahun 2022. Penjadualan semula peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2022 bagi 533 calon yang tidak dapat menduduki peperiksaan itu akibat banjir akan bermula 16 Mac ini. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, ia melibatkan 450 calon di Johor, 79 di Pahang dan 4 calon di Sarawak bagi kertas mata pelajaran ekonomi, fizik dan sains rumah tangga yang berlangsung pada 1 dan 2 Mac lepas. Kita akan mula 16 Mac, tapi dari semasa ke semasa kita akan lihat. So kita berdoa supaya tak ada lagi pertambahan tarikh dan kita tak nak anak-anak kita pun maknanya diberikan tekanan, stres sebab cuaca macam ni kan. Jadi memang kita akan mula pada 16 dan kita akan lihat berapa paper yang terlibat, Dr. Azam? Yang sekarang ni kita terlibat dalam 3 paper. 3 paper saja. Jadi 16 tu sepatutnya dah boleh cover untuk 3 paper lah. Dalam pada itu, Kementerian Pendidikan juga akan memberi tumpuan kepada reka bentuk halis bencana bagi pembinaan sekolah baru khususnya di lokasi kerap banjir. Beliau berkata demikian selepas pelancaran gerakan masa #Terima Kasih Cikgu sempena sambutan Hari Guru tahun 2023 Peringkat Kebangsaan di Kuantan, Pahang. Jambatan Beli di Jalan Utama ke Felda Selancar Rompin, Pahang boleh mula digunakan Selasa ini. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail di Facebook rasminya semalam. Beliau berkata beliau telah meninjau proses pembinaan Jambatan Beli yang dilaksanakan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama agensi-agensi berkaitan seperti Jabatan Kerja Raya dan Angkatan Tentera Malaysia. 1 Mac lepas, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengumumkan pembinaan Jambatan Beli di Jalan Utama Felda Selancar yang runtuh akibat limpahan air deras ekoran hujan lebat. Selain itu, kerajaan negeri juga telah meluluskan peruntukan segera sebanyak RM200,000 bagi membina laluan sementara di Kilang A Felda Selancar 2A yang telah runtuh akibat banjir. Beliau berdoa semoga Allah mempermudahkan segala urusan rakyat negeri Pahang serta dilindungi daripada sebarang musibah dan bencana. Kerajaan tidak sesekali akan menghentikan usaha mencari dan menyiasat berhubung tragedi yang menimpa pesawat Malaysia Airlines mas penerbangan MH370. Menteri Pangkutan Anthony Loke menegaskan pihaknya akan menyambung semula operasi pencarian bagi mengesal lokasi terakhirnya jika terdapat maklumat baharu yang boleh dipercayai. Beliau berkata kerajaan Malaysia tidak pernah melupakan tragedi yang berlaku pada 8 Mac 2014.
Anthony Loke menerusi satu kenyataan memaklumkan Rabu ini merupakan ulang tahun ke-9 tragedi penerbangan MH370 hilang tanpa jejak yang meninggalkan 1,000 tanda tanya kepada ahli keluarga mangsa. Tiada ucapan atau rasa simpati yang mampu mengubati memadam kesedihan serta kesanteraan ahli keluarga 239 penumpang dan anak kapal MH370 yang kehilangan orang tersayang. Rakyat Malaysia sentiasa bersama dan berkongsi beban kesanteraan ini. Pada 8 Mac 2014, pesawat itu berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur ke Beijing namun hilang daripada radar 2 jam kemudian. Susulan itu, operasi mencari secara besar-besaran membabitkan beberapa negara dijalankan di selatan Lautan Hindi. Namun pesawat MH370 atau bangkanya masih gagal ditemukan. Polis Diraja Malaysia PDRM memantau rapi penyebaran propaganda berkaitan Daesh di Malaysia. Ketua Polis Negara Tan Sri Akral Sani Abdullah Sani dalam pernyataannya memberi jaminan bahawa tahap keselamatan negara terkawal. Jelasnya, beberapa media tempatan telah melaporkan terdapat aktiviti media sosial oleh kumpulan dalam negara yang berkait dengan Daesh berasaskan maklumat daripada Nordic Counter Terrorism Network dari Finland. Justru, PDRM bekerjasama rapat dengan agensi keselamatan serantau bagi memantau penyebaran propaganda sedemikian agar tindakan dapat diambil ke atas pihak terlibat. Kesemua agensi juga sedang memainkan peranan secara aktif dan pemantauan telah ditingkatkan bagi memastikan tahap ancaman keselamatan terjamin. Orang ramai dinasihat agar tidak gusar dengan laporan media mengenai aktiviti penyebaran propaganda oleh pihak yang menyokong Daesh. PDRM juga komited dalam memastikan sebarang aktiviti yang boleh mendatangkan kemudaratan ketenteraman awam diambil tindakan tegas tanpa kompromi demi mengekalkan kesejahteraan masyarakat. Kolej Politek Mara KPTM Kota Baru memperkenalkan program Patuh Syariah kepada 600 pelajarnya yang mengikuti program kejururawatan di institusi tersebut. Timbalan Presiden Akademik KPTM Muhammad Syahidi Yaakob berkata, ia bagi membolehkan pelajar terbabit memberi bimbingan berkaitan sembahyang, bertayamun dan berwuduk kepada pesakit. Ini adalah satu nilai tambah kepada pelajar-pelajar program kejururawatan kami yang mungkin berbeza daripada tempat lain. Jadi ini juga aspirasi daripada pihak Kementerian Kesihatan. Jadi kita menyokong aspirasi ini untuk membekalkan jururawat yang patuh syariah dan ada kemampuan untuk memberi khidmat nasihat kepada pesakit-pesakit berkaitan dengan cara-cara untuk beribadat semasa mereka sakit dan semasa berada di hospital. Sementara itu, Pengarah Kesihatan Kelantan Datuk Zaini berkata pihaknya menyokong usaha tersebut dalam memastikan suasana persekitaran patuh syariah di hospital. Kami di Kementerian Kesihatan amat menyokong usaha ini, selaras juga hasrat daripada Yang Berbahagia Tan Sri KPK kami yang ingin menjadikan hospital sebagai hospital mesra ibadat. Ia telah bermula pada 2014. Dan banyak juga aktiviti di hospital-hospital di Kementerian Kesihatan yang menerapkan program-program yang menjerumus kepada hospital mesra ibadat. Seramai 30 pelajar terdiri daripada keluarga asnaf menyertai Majlis Khatan Perdana di Sekolah Kebangsaan Seri Murni Batu Caves. Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Nur Azlan berkata, Majlis Khatan ini bertujuan meringankan beban ibu bapa. Program ini kita adakan secara percuma untuk pelajar-pelajar kerana ini salah satu inisiatif PIBG sekolah untuk memberi manfaat pada pelajar-pelajar yang kurang berupaya, kurang berkemampuan. Daripada program ni kita tengok kita buat ramai-ramai. So kanak-kanak dia tak rasa takut. Kalau kita pergi sendiri mungkin dia rasa takut. So bila ada orang join program macam ni, dia rasa berani sebab kawan-kawan dia pun ada ikut sekali. Peserta yang ditemui seronok dapat berkhatan bersama rakan-rakan walaupun merasa takut. Takut sikit. Senang kawan-kawan. Mula-mula sakit, lepas tu tak sakit. Sebab dapat sunat. Majlis diadakan buat pertama kali itu turut mengeratkan hubungan dan kerjasama PIBG dengan masyarakat setempat khususnya warga SK Seri Murni.
Gabungan Persatuan Institusi Tahfiz Al-Quran Kebangsaan Pinta Kebangsaan dan Pejabat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi akan menganjurkan Majlis Himpunan 23,000 hufaz pada Sabtu depan di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Presiden Pinta Kebangsaan Muhammad Zahid Mahmud Al-Hafiz berkata penganjuran kali keempat itu dijangka menghimpunkan 23,000 hufaz dari seluruh negara yang seterusnya akan menyempurnakan 1,000 kali khatam Al-Quran. Pada 11 Mac 2023 pula, acara kemuncak iaitu himpunan 23,000 hufaz Malaysia berlangsung bermula pada jam 3 petang di mana seramai 23,000 hufaz dari seluruh negara akan berkumpul dan akan menyempurnakan sebanyak 1,000 kali khatam Al-Quran. Bersama-sama pimpinan tertinggi negara. Beliau turut memaklumkan Expo Hufaz 2023 juga akan diadakan di lokasi sama buat julung kalinya dari 10 hingga 12 Mac bagi memberi peluang kepada masyarakat untuk lebih memahami dan mendekati institusi tahfiz Al-Quran sebagai asas kepada pendidikan Islam. Selain itu, pengunjung juga akan dapat melawat reruai pameran agensi kerajaan dan badan swasta, galeri artifak tamadun Islam dengan kerjasama galeri Aura Islam dan banyak lagi. Turut disediakan parkir tambahan dan bas perantara di depan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk kemudahan pengunjung. Bekas juru hebah veteran popular RTM yang juga isteri penyanyi Hermantino Nuraini Ibnu kini sedang dirawat di unit rawatan rabi ICU Hospital Sungai Buloh berikutan jangkitan kuman dalam paru-paru. Hermantino mengesahkan isterinya dalam keadaan stabil dan kini sedang ditidurkan. Memang paru-parunya tak okey. Jantungnya degupannya laju. Darah rendah dan jangkitan kuman merebak. Jadi menyebabkan keadaan ini tercungap-cungap pernafasannya all the way dan terpaksa ditidurkan. Jumaat lalu, Nuraini mengalami demam panas sebelum sesak nafas pada pagi Sabtu. Beliau dibawa ke Hospital Tanjung Karang dan ditidurkan sebelum dibawa ke Hospital Sungai Buloh. Hermantino dan seluruh ahli keluarga memohon semua kenalan mendoakan Nuraini Ibnu. Baik, kita teruskan berita pagi dengan perkembangan luar negara. Sebuah kem yang sesak dengan pelarian Rohingya dekat selatan Bangladesh terbakar. Kebakaran mengakibatkan ratusan pelarian hanya tinggal sehelai sepinggang. Bagaimanapun, menurut Pegawai Perkhidmatan Bomba, tiada kematian direkodkan dalam kejadian yang berlaku di kem Balu Khali di daerah Hots Bazar. Manakala menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, bagi pelarian UNHCR menerusi satu hantaran di Twitter, sukarelawan pelarian Rohingya dikatakan bertindak balas terhadap kebakaran sambil dibantu agensi lain. Lebih sejuta pelarian Rohingya melarikan diri ke Bangladesh dari Myanmar dalam tempoh lebih beberapa dekad lalu. Ia termasuk sekitar 740,000 yang melintasi sempadan bermula Ogos 2017 apabila tentera Myanmar melancarkan serangan keras yang kejam. Situasi di Myanmar memburuk sejak tentera mengambil alih negara itu pada 2021 dan cubaan untuk menghantar pelarian itu ke negara asal mereka gagal. Angka kematian akibat kebakaran besar di sebuah depo bahan api di Indonesia meningkat kepada 19 orang pada Ahad dengan 3 lagi masih hilang. Menurut data di pos kecemasan yang ditubuhkan selepas kebakaran itu, sekurang-kurangnya 35 orang melecur teruk. Kebakaran besar itu turut memusnahkan kediaman yang berhampiran depo milik syarikat Pertamina yang terletak di daerah berpenduduk dan padat di Jakarta Utara. Punca letupan masih dalam siasatan, tetapi Pertamina berkata ia berkemungkinan disebabkan kebocoran pada saluran paip. Sementara itu, menurut Presiden Indonesia Joko Widodo, penduduk yang tinggal berhampiran stor simpanan bahan api yang terbakar akan dipindahkan. Alternatif lain tambahnya adalah dengan memindahkan depo bahan api itu ke sebuah lokasi lebih selamat. Keputusan itu terpulang kepada Menteri Perusahaan Milik Negara Erick Thohir, Pertamina dan Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono sambil menegaskan tiada siapa boleh tinggal berhampiran fasiliti terbabit.
Mana-mana individu yang tiba di Britain secara haram akan dihalang daripada tinggal di negara itu. Demikian menurut Perdana Menteri Rishi Sunak dalam satu wawancara yang disiarkan pada Ahad. Ketegasan itu disuarakannya sesulan satu perundangan baharu yang dijangka ditetapkan minggu depan. Ia bagi menangani isu migran yang tiba di Britain. Menyaksikan lebih 45,000 orang melintasi ke negara itu secara bahaya melalui Selat Eropah. Tahun lalu, bekas Perdana Menteri Boris Johnson bersetuju dengan satu perjanjian untuk menghantar pulang ratusan migran yang kebanyakannya dari Afghanistan, Syria dan negara lain yang dibelenggu perang. Dasar itu bagaimanapun menghadapi pertikaian undang-undang selepas penerbangan pengusiran pertama yang dirancang disekat injuksi pada saat akhir. Bekas Perdana Menteri Imran Khan yang berdepan beberapa kes undang-undang gara-gara menekan kerajaan untuk mengadakan pilihan raya lebih awal diburu polis. Pegawai polis dari Islamabad tiba di kediaman Imran dekat timur bandar Lahore yang dikelilingi ratusan penyokong sehingga pihak berkuasa gagal menahan bekas Perdana Menteri itu. Menurut Superintendent Polis Imran Khan, dikatakan enggan menyerah diri. Waran penahanan dikeluarkan selepas Imran Khan gagal hadir di mahkamah atas satu kes rasuah pada 28 Februari. Imran dituduh gagal mengisytiharkan hadiah yang diterimanya ketika menjadi Perdana Menteri atau keuntungan setelah menjual barangan itu. Imran sebelum ini ditembak di bahagian kaki semasa perhimpunan tahun lalu, didakwa cuba mengganggu politik di negara itu sejak dipecat sebagai Perdana Menteri menerusi undi tidak percaya pada April tahun lalu. Sediakan 150 juta ringgit untuk keperluan ini. Angkatan Tentera Malaysia Bomba dan Rela sediakan 50 juta ringgit tambahan dan tentunya peranan komuniti turut diperkasa dan 20 juta ringgit disediakan di bawah geran Pertubuhan Prihatin Komuniti untuk manfaat 2,000 persatuan. Kita mulakan dengan Liga Super 2023. Kelantan FC meraih 3 mata pertama dalam aksi Liga Super apabila menewaskan Pening FC 2-0 di Stadium Sultan Muhammad keempat Kota Baru malam tadi. Beraksi di hadapan lebih 6,000 penonton, The Red Warriors TRW bermula garang sebab whistle permainan dimulakan dengan melancarkan beberapa serangan berbahaya ke kubu pelawat menerusi rangkaian penyerang diketuai pemain import dari Nigeria, Ismail Akinade. Namun cubaan dihasilkan mudah dipatahkan penjaga gawang Harimau Kumbang, Syafiq Afifi Suhaimi. Memasuki minit ke-21, jaringan akhirnya terlerai menerusi tandukan padu Ismail Akinadi untuk memberi kelebihan 1-0 buat tuan rumah. Gol berpunca dari hantaran silang pemain pertahanan Kelantan Muhammad Ghaffar Abdul Rahman dari sebelah kiri pintu gol Pening, berjaya disambut Ismail biarpun cuba dicabar dua pertahanan pelawat. 15 minit berselang, kedudukan TRW tambah kukuh selepas pemain sayap Muhammad Fazrul Amir Mad Zaman menambah gol kedua buat tuan rumah. Kali ini Muhammad Ghaffar sekali lagi memainkan peranan penting selepas hantarannya membuka ruang jaringan buat Muhammad Fazrul yang merembat kemas, menewaskan Syafiq di pintu gol Pening FC. Bersambung babak kedua, perlawanan sedikit tegang menyaksikan 3 layangan kad merah dikeluarkan pengadil perlawanan Zulkarnain Zakaria. Beraksi dengan 10 pemain, kedua-dua pasukan tetap mencipta beberapa peluang keemasan namun gagal disudahkan dengan baik barisan penyerang. Kemenangan diraih adalah yang pertama buat Kelantan FC selepas 3 perlawanan. Manakala di Terengganu, pasukan Terengganu FC TFC terus kempunan dalam misi mencari kemenangan pertama dalam saingan apabila sekadar seri 0-0 menentang KL City FC. Dalam aksi yang berlangsung di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Kuala Nerus malam tadi, kedua-dua pasukan dilihat sentiasa berbalas serangan namun buntu dalam pencarian gol. Skuad penyu di bawah kendalian Ketua Jurulatih Tomislav Sternbergner terus ketandusan gol selepas 3 perlawanan Liga dengan jentera serangan pasukan itu menerusi Ivan Mahmud dan Adisa Cresson masih lagi tumpul di depan gol.
Keputusan seri tanpa jerangan itu menyaksikan kedua-dua pasukan kekal di kelompok bawahan Liga dengan TFC mengutip mata pertama, manakala KL City 2 mata dari 3 perlawanan. KPT United Thunder terus pamer penguasaan apabila mencatat kemenangan berharga 1-0 ke atas pasukan hoki wanita Terengganu TLHT petang semalam. Dalam aksi yang berlangsung di Stadium Hoki Majlis Bandaraya Kuala Terengganu itu, permainan kedua-dua pasukan dilihat seimbang. Bermula dari suku pertama hingga ke suku ketiga, tiada sebarang gol dihasilkan. Penantian gol kemenangan hadir 4 minit sebelum tamat suku keempat permainan menerusi Nur Hafizah Maznan yang menolak umpanan Nur Maizatul Hanim Syafi Fuad untuk gol tunggal permainan. Keputusan tersebut menyaksikan pendahulu Liga Hoki Malaysia itu semakin menghampiri gelaran juara Liga dengan mengumpul 20 mata berbaki 2 perlawanan. Baik, ini pula Liga Perdana Inggeris. Arsenal kini semakin sukar dicabar selepas berupaya mempertahankan status pendahulu Liga ketika ini. Pada aksi semalam, The Gunners sekali lagi mempamer aksi cemerlang meskipun menang tipis 3-2 ke atas Bournemouth. Pada aksi tersebut, Arsenal bangkit daripada ketinggalan untuk menjamin kemenangan menerusi jaringan lewat Reece Nelson. Pendahulu skuad kendalian Mikel Arteta itu ketinggalan 2 gol kepada Bournemouth hasil jaringan Philip Billing dan Marcus Senesi. Arsenal pula bangkit menyamakan kedudukan menerusi Thomas Partey dan Ben White sebelum Nelson meledak gol kemenangan pada masa kecederaan. Kini Arsenal berada di puncak Liga dengan 63 mata, 5 mata meninggalkan pencabarnya Manchester City di tangga kedua. Kejohanan Liga Hoki TNB 2023 memburu piala berprestij di Arena Hoki Negara. Saksikan juga secara pensterima langsung di RTM Klik. Kejohanan Liga Hoki TNB 2023 eksklusif hanya di RTM. Baik saudara, berita pagi mabuhkan tirainya. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Saya Nur Zamri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.